Tahukah Anda apa yang dijual di pasar tani? Oh, air sinar segar dari ladang. Di mana kita boleh dapatkan buah-buahan dan sayur-sayuran yang lain? Mari dapat dapat. Kita jual berbagai produk pertanian, buah-buahan, sayur-sayuran, daging, ikan, ayam, macam-macam ada. Buah-buahan dan sayur-sayuran berbagai pilihan. Di mana kita boleh dapatkan hasil pertanian yang lain? Pertanian adalah perniagaan. Simulasi yang telah dipersembahkan sebentar tadi amat signifikan untuk dikaitkan dengan tajuk kajian kami pada hari ini. Pengaruh perniagaan pasar tani terhadap kelangsungan dalam hidup komuniti di Bandar Negara. Oleh itu, sebelum memulakan pembentangan pada pagi ini, elok kiranya saya memperkenalkan ahli-ahli pasukan saya. Kami telah mengamanahkan saudara Zakiruddin Adirahi sebagai juruteknik bagi memastikan kelancaran kepada pembentangan pada pagi ini. Seterusnya, pembentangan pertama iaitu saudara Nur Jawahir bin Mahmudah, manakala pembentangan kedua saudara Nur Syazwani binti Muhammad Lutfi, dan saya selaku pembentang ketiga saudara Adam Azman. Baiklah, tanpa melengahkan masa, elok kiranya saya mempersilakan saudara Nur Jawahir bin Mahmudah untuk membentangkan pembentangan kami. Dengan ini dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Adam bin Azman. Sidang Dewan yang dimuliakan sekalian, tahukah anda kewujudan perniagaan pasar tani adalah berikutan rintihan kita sendiri selaku pengguna yang selama ini sukar untuk mendapatkan barangan-barangan pertanian yang berkualiti, segar dengan harga yang berpatutan. Oleh hal demikian, pihak Lembaga Pemasaran Pertanian atau lebih dikenali sebagai FAMA telah mengorak langkah sehingga tertubuhnya pasar tani bagi mengatasi masalah-masalah tersebut. Seterusnya, saya akan menerangkan definisi-definisi konsep yang kami gunakan dalam kajian ini. Yang pertamanya, menurut Divine M, pengaruh adalah satu kuasa yang terbit daripada seseorang dan meninggalkan kesan sehingga mempengaruhi seseorang untuk bertindak sedemikian. Manakala Anderson J. pula menyatakan bahawa perniagaan adalah satu organisasi yang membekalkan barangan atau perkhidmatan untuk mendapatkan keuntungan. Manakala pasar tani pula pasar yang khusus menjual barangan pertanian dan memasarkan barangan-barangan yang dibekalkan oleh petani-petani lain. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, kelangsungan membawa erti perlihat berterusan, lanjutan dan kesinambungan. Manakala taraf hidup pula ialah tingkat kemewahan yang dinikmati seseorang pada satu jangka masa bagi memenuhi keperluan harian mereka. Manakala komuniti pula adalah seseorang yang tinggal di sebuah kawasan, daerah atau negeri di bawah satu pemerintahan. Secara ringkasnya, pengaruh perniagaan pasar tani terhadap kelangsungan taraf hidup komuniti di Bandar Negara dapat didefinisikan sebagai satu kuasa yang mempengaruhi dalam membekalkan barangan pertanian melalui kesinambungan taraf hidup terhadap seseorang di sebuah kawasan. Kita beralih pada objektif kajian. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kepentingan kajian yang telah kami laksanakan. Kepentingan kajian yang kami telah laksanakan ini telah memberi kepentingan kepada beberapa pihak. Yang pertamanya adalah menjadi garis panduan kepada individu yang ingin melibatkan diri dalam bidang perniagaan, terutamanya perniagaan pasar tani. Yang keduanya adalah menjadi garis panduan kepada pertubuhan-pertubuhan kerajaan maupun swasta dalam memberi latihan kepada para peniaga dalam melahirkan peniaga-peniaga profesional di masa hadapan. Seterusnya, objektif kajian. Kajian ini telah berlandaskan dua objektif kajian yang telah disusun. Yang pertamanya adalah mengenal pasti
faktor perniagaan pasar tani menjadi pilihan komiti di Bandar Negara. Objektif kajian yang kedua pula ialah mengkaji kesan kewujudan perniagaan pasar tani terhadap kelangsungan taraf hidup komuniti di Bandar Negara. Kita beralih kepada lokasi kajian. Lokasi kajian merupakan salah satu aspek yang amat penting dalam pelaksanaan sesebuah kajian. Kawasan kajian kami di negeri Johor yang terletak di daerah Pulan Jaya dan berpusat di Bandar Negara. Berdasarkan paparan kita dapat melihat sebuah peta dan rajah yang dibulatkan merupakan lokasi tapak perniagaan pasar tani yang terletak di dataran Bandar Negara. Lokasi tapak perniagaan pasar tani ini amat strategik kerana berhampiran dengan perumahan komuniti dan memudahkan mereka untuk berkunjung bagi mendapatkan barangan-barangan pertanian bagi memenuhi keperluan harian mereka. Selain itu juga, tapak perniagaan pasar tani ini telah menjadi tumpuan pada komiti-komiti feodal di kawasan sekitarnya yang turut berkunjung untuk mendapatkan barangan-barangan pertanian bagi memenuhi keperluan harian mereka. Seterusnya, saya mempersilakan pembentang kedua untuk meneruskan pembentangan kajian ilmiah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada rakan seperjuangan saya. Seterusnya saya akan menerangkan kaedah kajian yang telah dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama persempelan. Bahagian ini telah kami gunakan secara rawat mudah terhadap 40 orang responden yang terdiri daripada 22 orang perempuan, 18 orang lelaki, 29 orang Melayu, 8 orang Cina dan 3 orang India serta 10 orang informal. Kita pergi kepada bahagian pengumpulan data yang telah difokuskan kepada 2 data, iaitu data primer dan data sekunder. Data primer telah kami gunakan melalui kaedah pemerhatian yang dijalankan sepanjang 2 minggu berturut-turut pada setiap hari Rabu dan jam 3 petang hingga 7 petang. Soalan terbual telah kami edarkan dan yang mengandungi 5 soalan sahaja. Orang soal sedik pula telah kami edarkan kepada 40 orang responden yang terdiri daripada 3 bahagian, iaitu yang pertama demografi responden, yang kedua faktor perniagaan pasar tani menjadi pilihan komiti di Bandar Negara, dan yang ketiga kesan kewujudan perniagaan pasar tani terhadap kelangsungan taraf hidup komuniti di Bandar Negara. Data sekunder telah diperoleh daripada majalah, buku, jurnal dan laman sesawang. Seterusnya kita pergi kepada teknik penganalisaan data. Data telah dianalisis dan ditukarkan kepada peratusan, min dan keterapan. Kemudian dipersembahkan dalam bentuk jadual, graf dan jangka. Kita beralih kepada dapatan kajian bagi objektif yang pertama, iaitu faktor perniagaan pasar tani menjadi pilihan komuniti di Bandar Negara. Kita pergi kepada faktor yang pertama, iaitu dari aspek perkhidmatan. Kita pergi kepada komponen yang pertama, iaitu kepelbagaian jenis barangan. Majoriti responden bersetuju terhadap kenyataan ini. Hal ini demikian kerana pasar tani menyediakan pelbagai jenis barangan. Sebagai contoh, makanan sejuk beku seperti kuih samosa, barangan basah seperti ikan dan ayam, serta barangan kering seperti ikan bilis. Hal ini telah memudahkan pelanggan untuk membeli kesemua jenis barangan pada satu masa di lokasi yang sama. Kita beralih kepada komponen yang kedua, iaitu peniaga mesra pelanggan. Majoriti informan menyatakan bahawa peniaga amat efisien, cekap dan mesra dalam melayani kehendak pelanggan pada satu-satu masa. Oleh sebab itu, perniagaan pasar tani menjadi pilihan komuniti di Bandar Negara. Kita pergi kepada komponen yang ketiga, iaitu waktu urus niaga yang panjang. Sebanyak 57.5% responden bersetuju terhadap kenyataan ini. Hal ini demikian kerana apabila waktu urus niaga panjang, ia telah menyebabkan peniaga menghabiskan kesemua barangan jualan mereka, dan pada masa yang sama pelanggan dapat merancang dan berjimat-jamat dalam berbelanja. Jelaslah di sini bahawa aspek perkhidmatan telah menyokong kepada faktor perniagaan pasar tani menjadi pilihan komuniti di Bandar Negara. Kita beralih kepada komponennya, aspek yang kedua, iaitu kualiti barangan. Barangan sudah menjadi komponen pertama yang dipersetujui oleh majoriti responden. Hal ini demikian kerana barangan basah
pasar seperti ayam telah dibekalkan dalam keadaan yang masih segar dan tidak berbau. Hal ini telah meyakinkan pelanggan untuk membeli barangan yang berkualiti kerana ia telah menyebabkan kelangsungan taraf hidup komuniti di Bandar Tenggara. Kita beralih kepada komponen yang kedua. Majoriti informan bersetuju dan menyatakan bahawa barangan yang dijual di pasar tani menepati piawaian dan halal. Hal ini dikukuhkan lagi apabila pihak Farma sendiri sentiasa memantau dan memastikan kualiti barangan yang dikeluarkan oleh mereka. Kita beralih kepada komponen yang ketiga, iaitu penyediaan barang jualan yang bersih, yang mana dipersetujui oleh 50% responden. Barangan yang dijual oleh peniaga di pasar tani telah dibungkus dengan baik, sempurna dan bersih kepada pelanggan. Jelaskan di sini bahawa kualiti barangan menjadi faktor pengadaan pasar tani, menjadi pilihan komuniti di Bandar Tenggara. Kita beralih kepada faktor yang ketiga, iaitu faktor yang terakhir, iaitu harga barangan. Komponen yang pertama menunjukkan harga murah yang dipersetujui oleh majoriti responden. Hal ini demikian kerana pelanggan berpendapat bahawa dengan adanya perniagaan pasar tani yang menyediakan pelbagai jenis barangan yang murah, ia telah memudahkan pelanggan, yang terutamanya pelanggan yang mengalami kos tarif yang tinggi untuk jimat-cermat dalam berbelanja. Beralih kepada komponen yang kedua, iaitu tanda harga dipaparkan. Majoriti informan bersetuju dan berpendapat bahawa apabila tanda harga dipaparkan dengan jelas, ia telah memudahkan proses tawar-menawar antara pihak peniaga dan pelanggan. Kita beralih kepada komponen yang ketiga, iaitu harga barangan mengikut kawalan, yang mana dipersetujui oleh 55% responden. Hal ini turut dikukuhkan lagi apabila pihak kerajaan dan Farma turut memantau harga yang ditawarkan di pasar tani. Jadi jelaskan di sini bahawa harga barangan menjadi faktor perniagaan pasar tani, menjadi pilihan komuniti di Bandar Tenggara. Seterusnya saya serahkan pementaran ini kepada saudara Adam bin Azman. Terima kasih kepada pembentang yang kedua. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang dapatan kajian objektif kedua, kesan dan perniagaan pasar tani terhadap kelangsungan taraf hidup komuniti di Bandar Tenggara. Baiklah, kita bergerak pada paparan yang pertama, iaitu meningkatkan pendapatan komuniti. Merujuk kepada paparan di hadapan, seramai 50% responden sangat bersetuju bahawa perniagaan pasar tani mampu meningkatkan pendapatan peniaga. Hal ini demikian kerana apabila peniaga memasarkan barangan hasil pertanian mereka dalam kuantiti yang banyak, secara tidak langsung peniaga dapat menambah pendapatan mereka, dan hal ini telah menyebabkan taraf hidup mereka bertambah meningkat kerana pendapatan mereka telah meningkat. Manakala 57.5% responden sangat bersetuju bahawa perniagaan pasar tani mampu mengurangkan perbelanjaan pembeli. Hadirin sedia maklum bahawa perniagaan pasar tani kebiasaannya akan menawarkan barangan pada harga yang berpatutan. Oleh itu, pembeli dapat melakukan penjimakan semasa berbelanja. Wang yang telah disimpan tadi boleh digunakan untuk membeli keperluan lain bagi meneruskan kelangsungan hidup mereka. Oleh itu, jelaslah bahawa meningkatkan pendapatan komuniti adalah salah satu kesan yang hasil diwujudkan daripada peniagaan pasar tani. Kita bergerak pada paparan yang seterusnya. Pasar tani memperluaskan peluang pekerjaan. 52.5% responden sangat bersetuju bahawa perniagaan pasar tani mampu memberi peluang pekerjaan secara sambilan. Manakala 50% responden sangat bersetuju bahawa perniagaan pasar tani mampu memberi peluang pekerjaan secara tetap. Hal ini demikian kerana sewaktu proses urus niaga berlaku, permintaan yang tinggi telah menyebabkan pengguna
terpaksa bersaing dengan pengguna-pengguna lain bagi mendapatkan keperluan mereka. Oleh itu, peniaga juga terpaksa bersaing bagi meningkatkan barangan hasil pertanian mereka untuk dipasarkan. Oleh itu, peniaga terpaksa mengambil tenaga kerja sambilan yang akan membantu mereka bagi memenuhi kehendak pengguna membeli barangan di pasar tani. Pada perspektif yang kedua pula, kepada pembeli, pada peniaga itu sendiri akan memberikan peluang pekerjaan secara tetap. Hal ini demikian kerana apabila peniaga pasar tani bergerak dari satu lokasi ke lokasi yang lain, hal ini telah memberikan pendapatan tetap kerana mereka menjadikan perniagaan pasar tani sebagai perniagaan utama yang menjadikan kerja mereka. Baiklah, kita bergerak kepada paparan yang seterusnya, iaitu kesan memperkukuhkan dasar kerajaan. Pertanian adalah perniagaan. Begitulah slogan yang amat signifikan dikaitkan dengan perniagaan pasar tani yang menunjukkan responden bersetuju seramai 62.5%. Hal ini demikian kerana di dalam Dasar Pertanian Negara Kedua, kerajaan telah menitik beratkan untuk meningkatkan imej sektor pertanian dan mengurangkan kadar kemiskinan. Oleh itu, agendanya adalah dengan pewujudan pasar tani mega dilihat dapat membantu golongan petani memasarkan barangan mereka secara terus tanpa melalui orang tengah. Manakala 57.5% responden sangat bersetuju bahawa pasar tani mampu membekalkan keperluan makanan kepada pembeli. Dasar Agro Makanan 2011-2020 ada menitik beratkan untuk menyediakan bekalan makanan yang mencukupi menjelang tahun 2020. Hal ini demikian kerana pada tahun tersebut dijangka negara Malaysia akan menjadi negara yang berpendapatan tinggi. Secara tidak langsung, kos tanah hidup juga turut meningkat tinggi. Oleh itu, dengan pewujudan perniagaan pasar tani dilihat dapat menjaga hak dan kepentingan rakyat bagi membeli barangan keperluan hidup mereka dengan harga yang murah dan mencukupi tanpa kompromi. Oleh itu, jelaslah bahawa perniagaan pasar tani mampu memberikan kesan yang positif pada pembeli dan juga pengguna. Baiklah, kita beralih pada paparan yang seterusnya, iaitu kesimpulan kajian. Kajian ini berlokasikan kawasan kajian yang amat strategik, di mana kawasan ini terletak di antara dalam bandar strategik yang menunjukkan bandar ini akan menjadi rujukan kepada kawasan persinggahannya. Oleh itu, dalam paparan yang seterusnya, kesan patut dengan pasar tani dapat dilihat bahawa aspek perkhidmatan yang menguatkan, aspek kualiti barangan yang pada tahap maksimal, dan aspek harga barangan pada harga mampu milik. Selain itu, di dalam kajian ini juga majoriti responden bersetuju kesan perniagaan pasar tani dapat meningkatkan pendapatan komuniti. Selain itu, memperluaskan peluang pekerjaan dan memperkukuhkan dasar kerajaan. Maka jelas dari ini bertepatan dengan slogan Satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sharifah Natasha daripada daerah Bertahan. Saya begitu tertarik dengan kajian yang anda lakukan. Namun, saya ingin tahu apakah prosedur yang perlu kita lakukan untuk berniaga di pasar tani. Adakah kita perlu membawa meja dan barang dan terus berniaga di pasar tani? Ataupun sebaliknya? Terima kasih. Terima kasih atas soalan yang cukup besar. Baiklah, saya akan jelaskan. Kepada peniaga yang berminat untuk berniaga di pasar tani, mereka akan berdaftar di bawah lembaga pemasaran makanan yang ditubuhkan bagi bertujuan menjaga kebajikan peniaga-peniaga pasar tani. Hal ini demikian kerana apabila kebajikan adalah daripada mereka sendiri, kerana pihak pama hanya memberikan tapak dan memberikan lokasi yang strategik bagi mereka memasarkan hasil pertanian mereka secara terus kepada pengguna.
Assalamualaikum. Terima kasih. Jika anda menggunakan kaedah kualitatif untuk menjalankan kajian anda, sepatutnya ada hipotesis dalam kajian anda. Jadi soalan saya, apakah hipotesis kajian anda? Terima kasih kepada saudara yang mengajukan soalan tadi. Saudara bertanya dengan penuh cukup bergaya. Soalan saudara benar-benar mencapai minda 1, minda 2, minda 3 dan minda 4. Baiklah, saya akan menjawab. Hipotesis kami telah diterima. Terima kasih. Terima kasih kepada peserta yang wakili dari